warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. So, apa khabar korang guys? Adakah korang dalam keadaan baik? Alhamdulillah. Okey guys, macam biasa, aku nak berkongsi lagi dengan korang di mana aku mendapatkan satu cerita yang agak menyeramkan pada aku, iaitu dari salah seorang subscriber aku. Alhamdulillah, subscriber aku ni dia berasal dari seberang tambak, iaitu Singapura. Nah, dan aku mengucapkan apa khabar semua orang-orang Singapura. Terima kasih dah subscribe channel aku ni. Jadi guys, di mana pengalaman yang dikongsikan ini adalah pengalaman dia. Adalah pengalaman dia saat dia bersama kawan-kawan dia yang sedang memancing pada malam Hungry Ghost Festival. Jadi guys, tanpa tunggu lama-lama lagi, jom kita ke ceritanya. Pengalaman yang dilalui oleh, kita boleh bagi nama dia dengan Abang Man lah ya, Abang Man. So, kejadian yang dialami Abang Man ini antara tahun 1991 1992. Jadi guys, di mana kejadian ini berlaku di tempat pemancingan, satu tempat yang biasa orang memancing. Tempat itu bernama Tanjung Belayar guys. Di mana Tanjung Belayar itu telah diubah namanya, yang sekarang ini dipanggil dengan Labrador Park. Labrador Park ini mempunyai satu sejarah yang pernah berlaku di sana. Ialah dulu pada masa pemerintahan British, di sana diorang telah membuat satu kubu pemerintahan British ini tinggal. Jadi adalah beberapa barang peninggalan pada zaman-zaman dulu tu, contohnya macam meriam dan sebagainya. Jadi guys, di tempat itu, kalau di siang hari diceritakan, tempat itu adalah tempat yang sangat seronok untuk orang berjoging, melepak. Pun di tempat itu juga banyak juga orang macam membawa haiwan peliharaannya untuk berjalan-jalan. So kira seronok lah. Tapi guys, berbeza pada malam hari. Di mana di malam hari, suasana di sana akan berubah serta-merta menjadi tempat yang penuh mistik. Suasananya menyeramkan guys. Jadi guys, di satu malam, tepatnya di malam Hungry Ghost Festival, Abang Man ni dengan kawan-kawan dia, ada 5 orang lagi kawan dia, telah merancang untuk pergi memancing di Labrador Park ini. Jadi lepas diorang punya plan, sampailah kepada masa yang diorang pun pergilah ke Labrador Park ini, di mana diorang ni sebelumnya telah membagi-bagikan tugas. Yang seorang macam menyiapkan bagian part-part makanan, yang seorang bagian-bagian alat-alat pemancingan, yang seorang bagian macam equipment macam kursi ke ataupun alat-alat lainnya. Dan salah seorang daripada kawan Abang Man ni mempunyai tugas mempersiapkan bekalan makanan diorang untuk diorang melepak kat sana sambil memancing guys. Jadi diorang dah sampai kat sana, tempat parkingnya berada di atas bukit tau. Bila diorang nak memancing, diorang kena turun tangga yang curam dan agak licin. So agak menyeramkan juga dekat situ. Macam yang korang nampak dekat gambar dekat background aku ni, ini semua gambar sebenar location tempat diorang memancing, iaitu di Labrador Park tu. Jadi guys, bila diorang dah parking, diorang pun turunlah berenam-enam ini ke bawah. Tapi di saat mereka turun tu, diorang ni sempat lagi bercerita. Dan diceritakan juga diorang ni grup-grup yang kurang percaya hantu lah. Bukan kurang percaya, maksudnya dia macam percaya, tapi dia tak berapa menghiraukan atau tak takut sangat lah dengan benda-benda tu. Mungkin sebab diorang tak pernah jumpa kot. Tapi di malam itu akan mengubah persepsi atau pemikiran mereka pasal benda-benda gaib ni. Jadi guys, bila diorang dah turun, sampainya dekat bawah, diorang dah setting tempat duduk, dah setting di mana tempat makanan diletak, dah tu diorang pun mulalah menyiapkan joran atau pancing untuk dipasang mata kail dan umpan-umpannya. Bila diorang dah siap memasang semua itu guys, diorang pun mencacakkan joran mereka untuk ditinggalkan lah. Jadi ini untuk para pemancing yang agak malas nak menunggu, diorang akan tancapkan aja pancing tu dekat tanah dan ditahan dengan something lah dekat situ kan. So ataupun diikatkan dengan sesuatu tiang ke, diorang akan tinggalkan, dan diorang akan tinggalkan sejenis macam bel, lonceng yang disangkutkan dekat setiap pancing yang diorang tinggalkan. Jadi kalau ada ikan datang kan, diorang akan berbunyilah lonceng tu. So diorang akan tahulah yang ikan dah makan
letakkan diorang punya umpan. Jadi kan guys, bila mana kejapkan semua barang-barang tu, diorang sempat lagi buka cerita pasal hantu guys, pasal hantu. Diorang cerita dan macam sambil gelak-gelak lah diorang bercerita pasal jenis-jenis hantu lah. Lepas tu kan malam Hungry Ghost ni, apa hantu yang ada, macam-macam lah diorang cerita. Sampailah salah seorang menegur diorang macam, dah lah tak payahlah cerita-cerita macam tu, dia kata. Ni kita ni dah tengah mancing. Jadi diorang pun yang sebahagian lagi yang tengah bercerita tadi ni menyetujuilah menghentikan perbincangan diorang yang bercerita pasal hantu tadi ni. Tiba-tiba salah seorang dari kawan diorang ni mula berasa lapar. Dia pun tanyalah dengan si kita panggil si A lah ya. Dia tanyalah, abang mana bagian makanan? Oh, dekat sana. Dia tunjuklah dekat sana bagian makanan. So bila yang seorang ni tadi pergi mengarah ke tempat makanan, bila dia cari-cari ada satu makanan yang hilang guys. Dia cari sandwich dan dicari-cari sandwich tu tak jumpa-jumpa guys. Walhal abang A ni tadi, dia memang dah betul-betul confirm yang dia dah bawa sandwich tu bersama dia orang masa turun tadi tu. Lepas tu guys, bertekak, merungut-rungut jugalah abang A ni. Tak mungkin tinggal, sebab tadi dia memang dah check. Dia dah check di mana sandwich tu memang ada dekat tangan dia. Dia memang dah bawa. So nak ke tak nak, dia kenalah naik juga ke atas. Dia dengan merungutnya dia pun pergilah naik atas sambil menjenguk-jenguk ke bawah-bawah. Manalah tahu sandwich tu tercicir ke apa, tapi memang dia tak temui. Lepas sesampainya di atas, korang tahu tak dia jumpa sandwich tu kat mana? Dia jumpa sandwich tu yang masih elok ada kat dalam kereta. Itu adalah kepelikan pertama berlaku. Di mana kepelikan yang kedua, bila mana abang tu dah pergi ambil sandwich tu, dia pergilah turun ke bawah dengan perlahan-lahan, takut benda licin kan. Bila dia sesampai di bawah, ada lagi seorang dari kawan dia orang ni bercerita lagi pasal hantu-hantu. Dengan tiba-tiba guys, ada bunyi satu dentuman yang sangat kuat, macam ada benda batu, sebongkah batu besar jatuh daripada atas bukit, macam jatuh ke arah diorang, kat belakang diorang. Dan sampai yang seorang tu, bila dia pegang pancing, dia hampir terlepas pancing tu sebab kan terkejut dengan bunyi yang sangat kuat tersebut. Bila mana diorang semua menoleh ke belakang, diorang tengok satu batu kerikil pun tak ada. Bila situasi dekat situ dah mula tegang, diorang pun tiba-tiba senyap untuk seketika dan saling pandang satu sama lain. Bila dah dengar itu, diorang pun diorang pun mula melahankan suara diorang macam sambil bisik-bisik lah, bercakap, apa tadi tu? Aku pun dengar. Dah tak ada apalah, pancing je lah. Lepas tu dah pancing, diorang pun pancing dan sambil makan-makan kat situ. Di mana korang nak tahu, dekat situ ada 12 pancing yang diorang tancapkan dekat sisi tepi laut tadi tu. 12 pancing joran diorang tu, loncengnya berbunyi semua, seolah-olah ada ikan yang tarik, dan reel daripada joran tu, tali pancing tu bergerak sangat laju, seolah-olah ada ikan besar yang tengah menarik pancing diorang. Macam dia tarik pergi jauh. Lepas tu diorang ni pun gembira lah kan, macam dah dapat ikan. Semua berbunyi. Diorang pun berlari lah dekat sana sambil cuba menarik joran diorang. Tapi bila diorang tarik, yang peliknya, diorang dah tarik sampai habis, dia tengok umpan tu tak tersentuh apa pun guys. Dekat situ pelik dia, sebab umpan tu masih bentuk komplit lagi, tak ada sentuhan apa-apa. Tapi sedangkan tadi diorang semua nampak tali rel diorang tu tertarik begitu laju. Dan itu adalah kepelikan yang ketiga, yang diorang saling pandang lagi satu sama lain. Dia kata. So diorang pun tak apalah, sambil berfikir tu, salah seorang daripada mereka nak pergi ke toolbox, di mana tempat menyimpan peralatan-peralatan pancing macam umpan ataupun mata kail. Dia berniatlah nak pergi ke sana. Mungkin dia nak tukar kail ke, nak tukar umpan ke. Tapi sambil dia berjalan tu, dia bertanya lagi, agak-agak korang ni kenapa ya? Bila dia dah bercakap macam tu, dia baru nak ambil box tadi tu, tiba-tiba box tu bergerak dengan sendiri, seolah-olah ada orang yang menjauhkan box tu dari tangan dia. Bila dia sambil cakap kan, dia cakap, agak-agak korang kenapa ya tu? Contoh macam tu kan. Dia nak ambil, box tu bergerak ke sana.
Dan semua keenam-enam diorang nampak benda tu berlaku. Dia kata. Dan lepas tu Abang Man ini yang mengetahui rombongan ni, dia pun terus cakap dengan si kawan ni yang mengambil box ni tadi. Dia kata, sekarang kau tanya kenapa tadi kan, sekarang kau dah dapat jawapannya kan. Jom, apa lagi? Jomlah kita berkemas, dia kata. So diorang pun dengan cepat-cepat berkemas, terus packing barang balik, dan diorang cancel untuk memancing, terus balik, diorang boleh lepak tempat lain je. Tak jadilah diorang mancing malam tu, guys. Jadi guys, itu adalah pengalaman yang pertama Abang Man. Cerita Abang Man. So ada lagi cerita, kita sambung dengan cerita yang kedua. Kali ini Abang Man ni hanya berdua saja. Jadi Abang Man ni dengan salah seorang kawan dia. Kawan dia ini mempunyai satu situk badan yang sangat kekar, bertetu-tetu. Kira dia ni macam mempunyai, bawakannya ni agak ganas sikit lah. Dua-dua ni pun, Abang Man ni pemimpin lah di antara grup-grup dia orang. Dan kawan dia ni pun sama. Dan kawan dia ni adalah berbangsa Cina. Jadi dua-dua ni pergilah memancing di satu tempat, di mana aku tak boleh sebutkan tempat ni. Aku cuma boleh bagi clue je. Dekat situ ada satu macam menara yang mempunyai lampu, yang dekat ujung menara tu dia ada lampu untuk memberi cahaya untuk para pelaut lah, untuk kapal-kapal lalu. Dia nampaklah lampu tu, bahawasanya kat situ ada menara supaya tak terlanggar macam tu. Jadi di mana menara tu juga mempunyai sejarah, guys. Sejarahnya ialah pernah ada terjadi pasang couple yang bunuh diri dekat sana. Dan ditemui memang dua-duanya meninggal lah. Jadi agak creepy jugalah kan sejarah dia dekat sana. Tapi yang menghairankannya, tempat itu kalau malam hari senantiasa ada je orang dekat sana. Sama ada memancing ataupun sambil masang-masang kemah dekat sana tau. Malam-malam hari melepak lah, kadang-kadang couple-couple ataupun dengan keluarga dia, adik-beradik, diorang suka melepak dekat menara tu. Jadi Abang Man ni dengan seorang kawan dia ni nak memancing malam tu, iaitu sama juga, guys, di malam Hungry Ghost Festival. Jadi di malam itu, tapi ni tahun yang lain tau, bukan tahun yang sama dengan yang ke-6 orang ni. Di mana bila diorang dah persiapkan pancing, diorang pun meletakkan satu wadah untuk meletak ikan-ikan yang diorang dah dapat. Bila diorang dah dapat pancing, dia akan letak ikan kat situ kan. Dan wadah itu diletak bersamaan dengan box yang peralatan pancing diorang letakkan satu tempat yang agak ada kena sinar daripada menara tersebut. Jadi agak nampak lah walaupun samar-samar. Jadi diorang pun biarkanlah dekat situ. Dan diorang pun tak silap aku, diorang ada bawa torchlight untuk menerangi jalan diorang lah. Jadi guys, bila mana diorang tengah-tengah pancing, diorang ni pun tengah relax-relax sambil minum kopi. Jarak daripada kotak box tadi tu dengan tempat diorang memancing adalah dalam 20 meter macam tu jaraknya. So bila diorang tengah pancing, tiba-tiba tahu tak apa yang diorang nampak? Diorang nampak ada orang budak kecil yang memakai t-shirt putih panjang tengah menyangkung di depan box diorang tu, tapi membelakangi dua orang ni tadi, Abang Man dengan kawan dia. Jadi diorang nampak, anak siapa pula ni, kata diorang. Bila diorang dah nampak, dia pun cuba menegur lah, tapi budak kecil tu hanya diam saja, tak tahu apa yang dibuatnya dekat box dan tempat ikan tu. Jadi dia tegur lah, "Dik, janganlah kat situ, mana mak?" dia kata. Tapi adik ni tak juga berganjak dari situ. So bila mana dah macam tu, Abang Man ni pun cubalah nak pergi mendekati adik tersebut untuk melarang adik tu mengapa-apakan barang-barang diorang. Jadi bila dia dah datang, dan kawan Abang Man ni juga pun ikutlah dari belakang. Dah tu dia kata, "Dik, mana mak? Jangan mainkan barang uncle tu," kata dia. Lepas tu nak tahu, bila dia menceritakan aku, budak itu berdiri dengan cara yang slow motion melihat ke arah diorang. Nah, begitu terkejutnya diorang dengan apa yang diorang nampak. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak budak itu yang bermata merah sedang memakan ikan mentah. Jadi bila mana dia dah terkejut, dia tengok budak yang sebegitu rupa, dia part ni agak kelakar, guys.
Diorang dengan action macho, sama-sama ada ego masing-masing. Diorang pun berjalan dengan perlahan sambil menghidupkan rokok, berjalan perlahan-lahan kembali kepada tempat diorang memancing tadi. Sesampainya dekat tempat joran yang diorang pancing tadi ni guys, diorang dua-dua duduk dengan serentak dan memandang ke arah laut. Lepas tu diorang pun sambil bercakap tapi tak pandang satu sama lain. Dia bercakap kan, "Bro, kau nampak apa aku nampak tadi?" "Ya." "Betul ke yang kita nampak tadi sambil hisap rokok ni?" "Aku rasa ya." "Okey bro, jadi macam ni bro," kata dia. "Apa kata kita tak payah action macho sangat malam ni?" Dia orang kata, sorry guys, aku yang part ni aku agak tergelak sebab mendengar perbualan diorang ni agak mencuit hati aku. Jadi bersambung, yang berkata ni adalah kawan dia yang Cina tu. Jadi apa kata kawan dia yang Cina tu, apa kata malam ni kita tak payah action macho sangat. "Okey bro, kita ambil barang kita, tapi kita kena rahsiakan kejadian ini. Kau jangan bagi tahu siapa-siapa." "Okey bro, done," dia kata. Lepas tu diorang, apalagi bila dah ada persetujuan satu sama lain, diorang pun hilanglah kemacoannya. Dengan packing laju-laju, diorang pun berlari dari tempat tu guys, berlari keluar dari tempat tu. Jadi diorang pun malam itu terpaksa menghentikan niat diorang nak memancing lebih lama lagi. So apa pendapat korang dengan cerita aku yang kali ni? Dan sebelum dan sesudahnya, aku nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang rajin mengomen dekat setiap konten aku dan memberi pendapat. Ya Allah, aku bersyukur sangat dan aku berterima kasih sangat. Dan tolong untuk korang semua yang dah tengok video aku, boleh komen apa-apa saja yang korang tengok dalam video aku ni untuk menambah baikkan video aku ni. Dan bagi korang yang bertanya, mungkin bahasa aku ni agak bercampur korang dengar kan. Nombor satu, aku memang lama sangat dikelilingi dengan wak-wak kita Indonesia yang bekerja dengan aku, daripada kawash dulu sampailah kat kebun ni. Jadi guys, begitu lama aku bercampur dengan diorang, yang kadang-kadang diorang ni aku terpaksa membawakan bahasa campur-campur lah. Jadi yang kat situ yang confuse sikit kan guys. Tapi aku cubalah yang terbaik. Harap-harap wak-wak di sana pun boleh faham apa yang cuba aku sampaikan. Kalau tak faham, tak apa, korang yang bagian TikTok boleh DM aku, ataupun korang boleh isi di ruang komen, nanti aku jelaskan. Macam tu. Jadi guys, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih yang dah tengok video aku sampai habis. Jumpa lagi di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santuy.